Apabila pemimpin dunia di persada dunia katakan Israel has the right to self-defense, di manakah mereka apabila rakyat Palestin dibunuh secara kejam? Mana hak Palestin untuk membela dan mempertahankan nasib mereka? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Realiti pada hari ini, rakyat Palestin sedang hidup di dalam penjara terbesar di dunia. Kebebasan harian disekat, dihalau dan diusir daripada tanah dan rumah milik mereka. Elektrik dan air dikawal oleh pemenjara mereka, iaitu Israel. Mereka setiap hari tidur dalam ketakutan. Pada bila-bila masa pagi dan malam boleh dibedil oleh bom. Pada bila-bila masa the occupiers boleh ketuk, hentam pintu, usir mereka daripada rumah yang baru dibina. Realitinya mereka sedang hidup dalam ketakutan 24 jam, 7 kali seminggu selama berdekad-dekad lamanya. Perkara ini bukanlah perkara yang baru timbul dan muncul beberapa minggu yang lepas. Sebab itu, apabila pihak dunia hanya menggunakan selective outrage, kemarahan yang selektif, apabila ada mangsa dan rakyat yang tidak bersalah dibunuh, tetapi mereka menutup mata, membutakan mata, memekakkan telinga apabila rakyat Palestin dibunuh dengan kejam sejak berdekad-dekad lamanya. Dan ini bukanlah perkara yang hanya diadili oleh pemimpin rakyat Malaysia. Kalau kita lihat laporan Amnesty International sendiri yang menunjukkan bahawa kekejaman Israel ini direkodkan sebagai war crimes, jenayah besar peringkat antarabangsa. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, turut dirujuk dengan izin to the International Criminal Court, Mahkamah Jenayah Dunia, kerana pembunuhan yang kejam, pengambil alihan tanah secara paksaan, usiran besar-besaran. Persoalannya ini, apabila pemimpin dunia di persada dunia katakan Israel has the right to self-defense, di manakah mereka apabila rakyat Palestin dibunuh secara kejam? Mana hak Palestin untuk membela dan mempertahankan nasib mereka? Kita tidak boleh ada selective outrage. Adakah nyawa seorang Israel jauh lebih bermakna daripada nyawa seorang bayi, wanita, anak-anak yang kejam dibunuh di Palestin? Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memaklumkan dalam dewan ini kita tidak boleh ada selective outrage ini. Kalau di Ukraine, negara-negara besar dunia, Eropah, Amerika Syarikat, UK dan yang lain cepat bertindak, berikan bantuan, berikan pembelaan. Mereka kata we need to fight the occupiers kerana Rusia ambil alih tanah secara paksa. Tetapi di dalam Palestina Israel pula, apabila the occupiers datang mengusir, membunuh dengan kejam, secara tiba-tiba mereka buta, pekak dan bisu. Itulah selective outrage di peringkat persada dunia yang wajib kita tentang dan lawan. Perkara ini lebih merisaukan Tuan Yang di-Pertua adalah kerana ini adalah bom jangka. Bom jangka ini berdekad-dekad lama. Tetapi lebih spesifik sejak 2-3 tahun yang lepas, apabila tanah-tanah yang sebelum ini, I'm not talking about pre-1960s, yang telah dibina rumah-rumah orang Palestin, secara tiba-tiba illegal occupiers sedikit demi sedikit mengambil alih tanah bumi Palestin yang semakin lama semakin kecil. Mereka ketuk pintu ke pintu, usir mereka keluar, tarik heret orang Palestin keluar daripada rumah, pukul mereka, ada yang sampai dibunuh. Pada baru-baru ni di perhimpunan PBB, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan satu peta yang menunjukkan bahawa bumi Palestin itu tidak wujud lagi. Tetapi sambil dia mengeluarkan peta yang melenyapkan bumi Palestin, menteri-menteri tertinggi di dalam kabinetnya kata bahawa mereka akan mengusir rakyat Palestin.
Tetapi sambil perkara ini berlaku, masih ada negara-negara Islam yang sanggup bersekongkol dengan kepimpinan pembunuh Benjamin Netanyahu ini. Sebab itu Malaysia perlu tegas dalam bab ini. Walaupun di persada dunia, minta maaf, masa sangat ringkas, singkat. Walaupun kita ada hubungan yang baik dengan negara-negara ini, but we should not compromise. Saya ada satu cadangan, izinkan 30 saat, yang kalau boleh saya cadangkan kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kerana sambil kita melihat apa yang sedang berlaku, Malaysia ada peranan untuk dimainkan. Kita patut memanggil persidangan OIC secepat mungkin dan keluarkan satu kenyataan bersama dengan negara-negara OIC to condemn unequivocally the mass murder of Palestinians, bukan saja pada masa ini tetapi berdekad-dekadnya lepas. Dan yang kedua, secara pragmatik, adalah untuk menubuhkan humanitarian corridor supaya saluran-saluran bantuan asas dapat disalurkan sebaik mungkin. Kerana Tuan Yang di-Pertua, sambil kita selesa di dalam dewan ini, sambil mereka sedang berperang, negara Israel telah pun memutuskan elektrisiti, air, sumber asas kepada rakyat Palestin yang tidak bersalah langsung. Walhal kalau di Ukraine, walaupun ada ura-ura Russia memutuskan elektrisiti, terus dipanggil this is the biggest war crime, jahat, kejam. Tetapi apabila negara Israel memutuskan elektrisiti, air, asas untuk orang hidup, hospital dibedil, hancur, satu bangunan dihancurkan, masjid yang dibina oleh Malaysia hancur, dilenyapkan begitu saja. Tapi tak ada pun mereka kata this is a war crime. So we need to set up that humanitarian corridor secepat mungkin supaya bantuan asas dapat disalurkan sebelum perkara ini melarat. Malaysia perlu bertegas mempertahankan prinsip kita jaga negara-negara kecil seperti Palestin. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.